Angkat dia, angkat dia. Roh mama. Roh خش الغرف. خلاص يا فقيه روح نام. Sip tashrab ma'ah. Baik, sambung tadi kita katakan tambahan mengetahui martabat mengetahui itu ada 4 bahagian. Yang pertama kita dah sebut mengetahui secara hakikat itu Allah Taala mengetahui tentang zatnya sendiri. Yang kedua itu mengetahui secara ainiyah iaitu melihat seperti ahli syurga yang mengetahui nikmat syurga. Tahu juga kita, tapi bila ketika mana kita tengok betul nikmat syurga. Yang ketiga mengetahui secara kasyaf itu terzahir seperti pengetahuan wali-wali Allah. Ini juga kerana pengetahuan ini didapatkan yang dapat oleh wali-wali Allah, tak semua tahu wali akan dapat benda macam ni. Ambil poin bahawa tak semestinya orang tu wali dan dia terbuka kasyaf. Tak semestinya. Ada orang tu sekadar wali. Ada orang juga wali yang mana Allah Ta'ala zahirkan dia benda-benda yang tersembunyi. Benda-benda yang tersembunyi. Gitu. Yang mana tak terzahir pada kita. Dan ini kerana dia rajin dengan Allah. Dia rajin dengan Allah, Allah akan bagi. Yang mana satu benda yang mana kita tak pernah terfikir akan dapat benda tu. Dan saya sebagai manusia tak pernah teringin benda tu. Sekalipun kita tahu kita ahli ilmu tapi kita tak pernah teringin nak tahu benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Cukup saya sebagai orang biasa tahu ilmu dan dah. Tapi mana-mana wali kalau dia jadi wali memang dia akan dapat. Yang tak dapat tu wali nikah je. Orang nikah tu ada yang wali betul-betul, ada wali sekadar nikah. Ini yang beza dia. Maka wali-wali dia ada diberikan sedikit pengetahuan untuk dia je. Dan ini banyak terjadi. Cuma orang awam tak perlu sangat untuk masuk dalam isu-isu wali dapat karomah ni tak perlu. Kerana zaman sekarang ni zaman fitnah. Kalau terzahir pada kita alhamdulillah terzahir. Kalau tak terzahir ya sudah. Gitu. Kalau kita kenal orang ya sudah kita kenal. Tapi kalau kita tak kenal kita tak payah cari wali. Itu memadai kita tengok cerita-cerita ulama dahulu. Dan ini adakah dianggap sebagai pengetahuan? Ya, pengetahuan. Untuk wali tadi tu secara kasyaf. Yang keempat yang mengetahui secara dalil seperti pengetahuan para ulama terhadap Allah dan juga setiap manusia terhadap Allah. Maka kita mengenali Allah, adakah kerana kita melihat Allah? Adakah kita tengok Allah? Tidak. Adakah Allah buka rahsia untuk kita tengok Allah? Tak juga. Tidak. Tapi kita tahu ni secara dalil. Orang tanya kita, hang yakin ada Tuhan? Yakin. Macam mana? Tak jawab kita. Paling-paling orang Cina kalau ditanya ada Tuhan ada mana? Tu. India, hang tengok Tuhan aku tangan banyak tu 2 3 4 5 6 7 8. Ada juga depan mata dia. Tahu salah pun salah gitu. Tapi tahu. Tapi kalau kita ditanya, susah. Lepas tu datang cerita. Ni dalam Quran saya tak ingat ayat dia tapi kata Firaun buat suatu tangga untuk aku naik jumpa Tuhan Musa. Itu ketika mana Nabi Musa datang mendakwahkan. Jadi kat sini ya. Kalau betul dibuat tangga untuk Firaun naik jumpa Tuhan, adakah Firaun akan jumpa Tuhan ataupun tak? Lepas tu, bila dia turun, dia naik tak jumpa, dia turun dia akan kata apa? Mana ada Tuhan? Betul tak dia akan kata gitu? Itu susah. Sebab tu tak terjadinya benda ni kerana ini tentunya tak masuk akal. Kerana kita mengetahui Allah bukan dengan ainiyah, bukan dengan kerana Allah tu adalah diri kita, bukan juga dengan Allah Ta'ala zahirkan kasyaf pada kita, tapi kita mengetahui Allah dengan dalil. Tengok insya-Allah kita akan tengok. Kerana kita akan boleh tengok Allah. Boleh kita tengok Allah dengan mata kepala? Ya, boleh tengok Allah dengan mata kepala. Dengan dalil dia, kita panggil dalil daripada kitab tentunya. Kata Imam Marzuqi, pengarang kitab Aqidatul Awam, dia kata apa? Wa ba'da Isra'in urujun li sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa nahisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Wa ba'da Isra'in urujun li sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama. Sehingga melihat Nabi Rabban kallama akan Tuhannya dan berbicara min ghairi kaifin tanpa ada bagaimana wa nahisar dan tanpa ada yang meliputi.
Ini dengan makna nas daripada ulama kita bahawa Nabi SAW melihat Allah. Dan setiap perkara yang ada itu boleh untuk dilihat. Macam mana? Itu tanya Allah, bukan tanya saya. Tapi nanti kita akan datang juga pada bahasa-bahasa macam ni. Tambahan mengetahui dengan yakin ialah tanpa syak dan ragu-ragu iaitu 100%. 100% kita yakin. Dan mengaji ilmu tauhid nak dapat yakin ni. Macam mana? Itu yang kita ngaji. Mengetahui dengan sangkaan yang kuat tetapi ada sedikit keraguan seperti 75 yakin dan 25 keraguan. Itu namanya apa? Sangkaan yang kuat. Dan ini tak boleh dalam agama kita. Aku ni yakin ada Tuhan tapi dalam masa sama aku pun macam tak yakin sikit. Tuhan ni ada tak ada. Ini tak iman lagi. Belum beriman. Gitu. Mengetahui dengan syak iaitu sama di antara keyakinan dan keraguan seperti 50 yakin dan 50 keraguan. Apa? Aku yakin ada Tuhan tapi dalam masa yang sama juga aku tak yakin ada Tuhan dan sama rata. Ini apa? Keraguan. Dan iman orang yang berfahaman macam ni tak sah lagi. Yang terakhir mengetahui dengan keraguan tetapi keraguan lebih banyak dari keyakinan seperti 75 keraguan. Allah Ta'ala ni tak ada. Aku yakin lebih kepada Tuhan tak ada. Tapi masa sama tu keyakinan 20%. Itu tapi timbullah sikit-sikit ke hatiku macam adalah Tuhan ni. Dia macam tu. Maka orang ni tidak dihitung sebagai beriman lagi. Maka kita tanya diri kita, kita adakah meyakini Allah Ta'ala ni ada ataupun tak? Kalau kita katakan ya, yakin Allah Ta'ala ada. Isyid dalil. Apa dalil kita? Macam mana kita boleh mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni ada sedangkan kita tak ada bukti untuk mengatakan Allah ada. Oleh kerana itu ulama menekankan kita untuk mengaji ilmu tauhid. Sekadar apa? Cukup datang keyakinan Allah Ta'ala ni ada dan tak syak lagi, tak ada sangkaan yang kuat, tak syak dan tak ragu. Itu saja. Tak lebih pada tu. Kalau ada benda ni daripada kita, cukuplah kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah takkan goyah. Takkan goyah. Tapi kalau kenapa ramai anak-anak muda pindah agama? Ini tentunya cerita yang tak tersebar secara meluas. Tetapi tentunya kalau kita biasa berkawan dengan orang-orang jabatan agama, dia akan cerita, misalnya sebuah negeri itu, anak-anak mudanya banyak dekat negeri itu yang lompat agama. Murtad. Kenapa boleh macam itu? Kerana tidak mengetahui, tidak memahami akidah dengan betul. Dan tak susah pun. Main dengan otak je sikit-sikit. Kesimpulan, wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui. Jika tidak mengetahui, maka ia berdosa. Untuk mengetahui apakah yang perlu diketahui, maka kita akan bincangkan pada bab selanjutnya. Secara ringkasnya, wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui perkara yang wajib bagi Allah, para rasul dan malaikatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup tak malam ni? Cukup lah. Saya pun rasa cukup dah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung muka surat 29. Ini tak lama ni. Kalau dah dengan syarahan laju macam ni mungkin 10 ataupun belasan kelas dah habis dah. Mana 10 kalau 10 lebih kurang 3-4 bulan. Okay. InsyaAllah. Mungkin kemungkinan. Jadi ngaji tauhid tak usah dalam ada part yang saya tak akan baca dalam kitab ni, misalnya cerita Nabi, ada sedikit cerita Nabi yang ada dalam kitab ni saya tak akan sentuh insya-Allah. Kerana benda tu boleh baca sendiri. Guru saya Syekh Hisham dia ada satu kitab kisah para nabi dan secara detail ada kitab. Cuma belum ada pelajar yang buat terjemahan. Itu kitab bahasa Arab. Kerana saya sukakan kitab Syekh saya sebab banyak sangat manfaat, banyak sangat fawaid dan bahasanya juga mudah. Dan juga ada fawaid-fawaid banyak. Dan dia tak masukkan cerita-cerita yang ada kaitan dengan Israiliyat. Itu sebab tu saya suka tentunya. Tapi dalam ni saya hanya masukkan sedikit untuk pengendalian. Kerana kita akan lulus sedikit. Tapi saya tak akan baca lah, tentunya saya tak akan baca. Kita akan tempat ke tempat lain. Itu yang kita akan. Ini tak lama pun kitab ni insya-Allah. Dan moga-moga antum tak patah semangat untuk mengaji. Kerana ngaji ni kalau antum faham ya sudah. Sudah tu dengan makna sama ada dua. Antum rasa yakin dan sudah antum tak nak mengaji. Dan antum dah jadi mukmin, alhamdulillah, dah faham, dah kenal Tuhan, ataupun antum jadi minat pula, jatuh cinta pula dengan ilmu, pun antum akan mengaji lagi. Sama ada A ataupun B, kita tak ada C. Gitu. Itu saja. Ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan?
Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan sikit. Hmm. Nak tanya, adakah Allah ni wajib untuk menunaikan janjinya? Dahsyat soalan. Siapa lagi yang tanya soalan? Baihaqi. Tak, siapa lagi yang lain nak tanya soalan? Saya Ustaz. Apa dulu? Silakan. Allah tu wujud tidak bertempat kan Ustaz? Tapi ada satu kecil wujud kulli makan tu kan yang wujud maksud dia wujud pada setiap tempat tapi dia tidak bertempat. Macam mana tu Ustaz? Oh. Baik, saya jawab dulu soalan. Kalau datang soalan yang lain nanti saya akan jawab lepas ni. Yang pertama soalan pertanyaan berbunyi adalah adakah Allah mesti menunaikan janji? Maka kita kata dua. Pertama, tak wajib atas jalan akal, kerana kalau Allah diwajibkan melakukan suatu perkara, maka ada yang mewajibkan. Kalau Allah diwajibkan, tentu Allah tu lemah. Akan tapi ketika mana Allah sudah berjanji, maka atas jalan syarak, maka Allah mesti akan menunaikan janji. Kerana innallaha la yukhliful mi'ad. Macam ni. Allah adakah wajib masukkan orang beriman dan beramal soleh dalam syurga? Kita kata dua. Atas jalan akal, Allah tak wajib. Atas jalan akal, Allah tak wajib. Kalau Allah wajib, ada yang mewajibkan. Itu. Atas jalan syarak, Allah wajibkan. Di sini ada A dan B yang perlu difahami dalam bentuk yang berbeza. Kalau tak wajib, atas jalan apa? Kalau wajib, atas jalan apa? Kerana ada warid dalam Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum apa? Baihaqi. Ulaika humul jannah. Ulaika hum khairul bariyah. Betul? Jazaohum 'inda rabbihim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharul khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah hanya 8 ayat. Ya, innal ladzina amanu, maksudnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka ni sebaik-baik makhluk. Jazaohum, balasan untuk mereka 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, adalah jannatu 'adn, syurga Aden. Tapi Aden itu tentunya difahami dengan banyak makna, bukan dengan makna syurga Aden. Kerana ada ulama yang menafsirkan syurga Aden ni bukan syurga nama Aden, tapi kerana Aden itu adalah sifat bagi syurga. Itu tafsir, kita tafsiran daripada ulama. Tapi sudah kita ambil makna yang mudah, syurga Aden untuk faham. Jadi kat sini Allah Taala dah melafazkan janji. Apa Allah Taala kata? Orang beriman dan beramal soleh akan masuk syurga. Atas jalan apa? Atas jalan syarak. Ketika mana Allah berjanji, Allah wajib menunaikan. Akan tapi atas jalan akal, Allah tak diwajibkan apa-apa. Boleh je Allah putar sebaliknya. Faham ke itu, Baihaqi? Faham Ustaz. Soalan yang kedua adalah Allah Ta'ala ni wujud tak bertempat. Betul, ini akidah kita, Allah Ta'ala wujud tak bertempat. Tapi kalau yang first time dengar mungkin akan pelik sedikit. Tapi nanti akan faham. Macam ni. Ada yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni fi kulli makan. Tapi secara tak bertempat lah. Betul tak macam tu, Tuan Syariman? Betul Ustaz. Maka kita kata macam ni. Itu ada tafsir, bukan secara itlak. Sebab tu jangan pernah kebiasaan anak-anak muda, baik pada Wahabi, baik pada akidah Rasulullah wal Jamaah, dia selalu mengkritik benda ni. Tapi kadang dia tak nak mengaji, dia tak nak mengaji, dia tak faham. Kerana ulama yang mengucapkan ni berbeza-beza mazhab dia. Satu mazhab fiqh, satu mazhab akidah, satu mazhab tasawuf. Ulama mazhab tasawuf mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni di mana-mana. Dengan makna mereka sentiasa merasakan Allah ni ada bersama mereka. Dan ini dipanggil sebagai maqam musyahadah. Ini ada dalam hadis tentunya. U'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini sahih. U'budullah, sembah Allah ka'annaka tarahu, seperti engkau melihatnya. Apa melihatnya? Syahid, musyahadah. Kita tengok Allah guna mata. Kita sentiasa merasakan Allah ni ada dengan kita. Merasakan dalam jiwa tentunya. Sebab tu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tak menjadi itu, tak mampu untuk sampai kepada maqam musyahadah, fa innahu yaraka, maka kena sedar bahawa Allah Taala tengah tengok hang. Itu dipanggil sebagai maqam muraqabah. Hati-hati, Allah Taala tengah tengok kita buat apa-apa saja. Maka percakapan ulama tasawuf dalam masalah ni, Allah Taala di mana-mana atas jalan maqam musyahadah.
Adapun kita atas jalan muraqabah. Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala ni wujud tak bertempat. Kita akui benda tu. Akui Allah Ta'ala tak bertempat. Tapi kita sentiasa merasakan bahawa Allah Ta'ala ni sedang tengok kita. Itu maqam muraqabah. Dapat faham ke itu, Tuan Syariman? Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh. Soalan yang lain?